Duit tu penting. Kita kena nampak, aku dapat duit, aku berjaya macam tu. Itu akan bakar lagi semangat. Nona Superwoman Award 2022 kita membawakan penerima anugerah Nona Business Strategy Award. Alhamdulillah. Datuk Faridah Hanim Harun. Betul Ibu Hanim? Assalamualaikum. Betul. Ataupun lebih mesra kita panggil Ibu Hanim. Ya, Ibu Hanim. Kenapa Ibu? Maybe because Ibu rasa Ibu tu lebih, orang rasa boleh rapat dengan Ibu. So dia ada elemen perjuangan, ada elemen authenticity. Orang Melayu pula kan dia sedekat dengan Ibu tu rasa lembut bila panggil saya. Ibu. Tak gitu Ibu? Ya. Ibu, ini anak angkat Ibu. Okey. Ya, saya percaya ramai yang sebenarnya inginkan sentuhan, maksudnya sentuhan dari segi ilmu untuk dibimbing oleh Ibu Hanim. Cuma ada yang kata bila nak belajar menuntut ilmu ni, yang ini kena ada. Allahu Akbar. Betul ke Ibu Hanim? Mungkin ada betulnya lah. Tapi kelas Ibu tak mahal. Ya ke? Ya. Tak mahal tu berapa range dia tu Ibu? Ilmu Ibu bukan untuk startup. Startup, very important is cash flow. Betul. Dengan Ibu, very important is sustainable punya business. Kalau ikutkan 25,000 untuk 2 orang. 5 bulan, 16 hari, 11 malam. Ibu Hanim merupakan pakar pembangunan organisasi dan kepimpinan. Ya. Apa yang selalu Ibu Hanim terapkan dalam setiap seminar Ibu Hanim? Okay, most important thing bagi Ibu lah kepimpinan. Kepimpinan dalam organisasi besar tanggungjawab dia. Dia kena pastikan strukturnya betul. Dia kena pastikan ada clarity dari hala tujunya. Kejelasan kena ada dalam dunia VUCA ni, dunia yang volatility, uncertainty, complexity dengan ambiguity, kejelasan nombor 1. Jadi Ibu kena ajar dia macam nak buat roadmap, macam mana nak kira, macam nak scorecard, macam nak buat structure, macam nak buat sistem, macam mana nak bangunkan dream team, apa psikologinya ada team, and creating organizational punya budaya. Relevan ke kalau orang tu nak datang belajar dan spend beribu-ribu? Relevan ke Ibu? Ilmu tu sangat penting. Agama kita pun sangat memberi penekanan pada ilmu. Very, very important. Kalau tidak, kita akan walk blind. Ibu panggil orang yang berjaya tapi tak ada ilmu. Saya dah biasa buat benda ni. Tak payah pergi kelas mana pun saya dah okey. Tapi sebenarnya bagi Ibu, itu adalah beginner's luck. Untuk dia nak sustain, amat susah. Sebab dia akan melalui valley of death. Valley of death adalah graf kenaikan yang mana akan ada lurah-lurah di setiap kenaikan dia. So lurah ni kalau dia tak survive, dia tak boleh pergi to the next stage. So possibly dia boleh survive kat lurah ni sebab parents dia banyak duit, support business. Atau possibly dia famous. Possibly dia boleh survive sebab kita tak nak sebab ni, sebab kita akan tua juga. Betul. Kita mungkin tak akan ada lagi dah support in term of financial. Kita mungkin tak popular dan selamanya begitu. Kita akan juga, one day kita buat live banyak-banyak kali pun orang dah tak nak tengok dah. Betul. Sampai bila? So why don't kita install dalam organisasi kita, bisnes kita untuk something yang tak memerlukan semua ni tapi boleh sustain. Apa yang membezakan Ibu Hanim dengan guru-guru bisnes yang lain? Ini saya suka tanya Ibu. Okay, alright. Ibu suka soalan tu. Semua guru hebat. Kalau kita pergi sekolah, kita nak dapat kelulusan yang power, kita kena belajar dengan guru BM, guru sains, guru... Semua ingat Ibu ajar benda sama dengan guru yang ada kat luar. Tidak. 20 tahun pengalaman sebagai pakar pembangunan organisasi dan juga penasihat pada pembangunan kepimpinan SPRM. Can you imagine knowledge Ibu dengan knowledge sifu-sifu kat luar sana, Ibu almost sure lah tak sama. Jadi kalau you belajar dengan sifu kat sana di luar atau guru-guru lain, and then you belajar dengan Ibu, tak ada kerugian. Sebab subjeknya lain. Macam you belajar BM atau you belajar maths kat luar, you belajar sains dengan Ibu. In order to be holistic untuk menjadi usahawan yang cukup lengkap ilmunya. Bila nak jadi usahawan ni, perkara utama ataupun apa yang perlu mereka kuasai dulu untuk yang paling penting lah untuk melaksanakan perniagaan atau bisnes?
Bagi ibu, startup sangat penting. Cari guru yang boleh ajar kita macam mana nak buat, marketing, guerrilla, zero cost. Sebab how to broadcast, get people to know your product. Because cash flow sangat penting. Kalau you tak ada cash flow dekat awal-awal perniagaan, you akan jadi demoralized. Kita tak semangat langsung. Duit tu penting. Kita kena nampak, aku dapat duit. Aku berjaya contoh. Itu akan bakar lagi semangat. Mula-mula, masa kita fasa startup, kita punya motivation is very much about the money. Trust me. Kita berniaga pun sebab kita tengok kawan-kawan kita berjaya, duit. Tapi bila kita masuk fasa growth, ibu sangat tekankan big why. Kita dah ada duit dah nak. Kau cari duit lagi banyak daripada apa yang ada ni sebab nak bantu orang lain. Sebab baik manusia adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Masya Allah, Ibu. Mana datangnya aura positif yang ada dalam diri ibu ni? Bila bercakap dengan kekuatan, dengan jiwanya, dengan usia 58 years old, dengan pengalamannya, mestilah you pernah juga ada aura negatif dalam diri, kesedihan ke rasa pilu ke, rasa down ke, mesti ada. Tapi you punya positive vibe ni sangat tinggi, Ibu. Allahu Akbar. Boleh kongsi? Boleh, Allahu Akbar. I think sebab life ibu, ibu dah ada kematian anak. Anak nombor 3 dilahirkan cacat pendengaran. Ibu pernah accident, pernah paralyzed 1 year. Ibu pernah banyak stories in my life. I'm in pain for 29 years. Kalau kita tengokkan dugaan yang ada sekarang ni, contoh bos tak sayang, kawan tak nak tegur, pun kita dah merajuk, kita sedih. To me, anything dugaan yang tentang anak dan pain yang kita lalui is so much bigger. Jadi apa yang ibu tengok harian yang berlaku kat ibu ni jadi so small. So I have no reason not to be grateful. Ibu tak ada sebab kalau ibu tak gembira, bersyukur and happy dan menghappykan orang lain. Lately ibu lagi diduga Allah dengan cucu. Cucu yang lahir profound deaf. So ibu selalu cakap dengan Allah, ya Allah ya Tuanku, kalau nak duga aku, dugalah ibu. Jangan duga anak ibu, jangan duga cucu ibu. Because I don't want them to go through the pain. Sebab ibu dah go through a lot of pain. Ibu accident, ibu ada 6 skru kat tengkuk, ada titanium kat belakang. Lutut ibu memang dah wobbling because dulu ada skru. So I think dah kena repair. Ibu rotator cuff memang total injury. So pain memang my best friend, background music ibu. Jadi kalau benda-benda lain macam orang tak nak tegur ke, orang ni tak nak sayang kita ke, too small for me to matter. Bila ibu duduk seorang-seorang tu kan, tu dia keluar bahasa kan, duduk seorang-seorang tu kan, duduk termenung seorang-seorang kan. Ya. Duduk kenang balik zaman-zaman kesedihan tu. Apa yang ibu cakap pada diri ibu sendiri? Selagi hayat ibu ada, selagi Allah bagi bonus nyawa dekat ibu ni, ibu akan, lagi ibu tak ada pencen-pencen pencen dekat kubur je. Ibu akan berjuang untuk memandaikan anak bangsa to make Malaysia great again. Dengan cara ibu yang terkecil ni pun tak apalah. At least I can contribute something. Ada yang kata sebenarnya kekayaan itu penting, perlu sekarang untuk sebenarnya kekayaan ini itu boleh membawa ke akhirat. Itulah yang dibawakan saham ke akhirat sebenarnya. Sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, ramai yang kaya. So what's wrong with that? Sangat membantu dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada duit macam mana nak beli pedang semua tu. Betul. Tak ada duit macam nak tolong anak-anak asnaf yang merindui mak ayah dia, yang telah pergi tinggalkan dia, yang dia tak faham kenapa tak muncul-muncul balik rumah. You have to be rich to make them comfortable. Ibu, bila tadi ibu cakap tentang anak ibu sendiri yang ibu meninggal, bila berlakunya isu penderaan yang berlaku sekarang lah, banyak ibu setiap kali kalau keluar news ataupun berita berkenaan dengan masalah-masalah ini, terutama penderaan terhadap anak-anak OKU, apa yang membuatkan ibu rasa tersentuh dan boleh katakan yang mendera anak-anak OKU ni bukan seorang dua, mesti ada banyak lagi around. Betul. So what do we do sebagai masyarakat untuk membantu mereka, memberi ilmu, stablekan dia emosi. Bagi ibu, sebenarnya kekurangan duit ni is the root cause to all problem. Bila orang tak cukup makan, tak cukup duit, stres dengan TV tengok orang pakai cantik, orang pakai iPhone lah, orang dia punya kehendak tu makin tinggi. Betul. Nafsu kita makin nakkan benda tu lagi tinggi. Jadi dia create depression yang sangat teruk. So psychologically masyarakat kita banyaknya sick. That shouldn't happen. Ibu masa kes tu nangis saja. Kalau nak buat, ibu rasa macam berdosa, weak. Where was I? What did I do sebagai masyarakat as a human being? Apa contribution ibu?
Did I do enough? Ibu lena tidur malam and not going out? You know, a lot of questions. Tapi saya setuju Ibu. Kalau masyarakat itu sendiri tidak memecahkan dia punya mentaliti dan tradisi itu, benda yang sama akan berlaku. Ya, in many other context pula. Mungkin bukan anak OKU, mungkin anak yatim piatu. Kita tak tahu. Kalau budak-budak kecil yang memang ada mak ayah yang tak OKU tapi di-kidnap ke, we don't know. A lot of mental health lah yang isu kat luar tu. Kita sebagai masyarakat kena involve. Perwatakan Ibu Hanim di rumah dan juga berada di hadapan khalayak, adakah sama Ibu? Sama sangat-sangat. Dia mak kan, kalau kat rumah tu, dia sangat loving, dia cepat nangis dan dia tegas. Garang tu mungkin tak, tapi dia tegas. Sebab ibu anggapkan ketegasan ni perlu sebab itu amanah. Macam contohnya ibu tak nak tim ibu buat dosa. Kalau dia ada kerja, dia kena lakukan dengan betul, ibu akan tegas. We shouldn't be doing this way, you should think it this way. Why don't you do it ni? Why don't you think first before you take any action or ask me? Bila ibu tegas itu semua dah jadi panik. Dan ibu bukan garang. Ibu tak nak dia orang berdosa je. Sebab kita semua akan disoalkan di padang mahsyar over the jobs that we being paid for. Itu amanah kita. So what I did as a mum is to avoid them from soalan-soalan tu nanti. Tapi ada juga yang menyatakan ketegasan seorang wanita kadang-kadang dia suka ikut emosi, ikut perasaan. Ya. Yeah. Macam mana tu Ibu? Dia tak boleh ikut emosi. Istighfar banyak-banyak. Sebab when your emotional is high, your rational is low. So, how can you be rational in making decision atau marah when your emotional is high? Sebab dia tak boleh together in the psychology punya science. So, kalau your rational is high, your emotional is low. So, bila kita punya emotional high, agama kita pun ajak. Ambil wuduk ke, baring ke, istighfar ke. You have to make sure your emotional is low. So that when you make a decision tu kan, kita punya rational tu agak at par atau above. Barulah kita tak mendera dia atau kita tak buat decision yang ibu tak sukalah kalau marah-marah melebih-lebih, meletih-letih panjang-panjang, ngungkit-ngungkit. You know, I don't do that. Apa yang Ibu dapat lihat perkembangan dari segi pelbagailah pembangunan wanita, dari segi ekonomi wanita, dari segi kehidupan sosial wanita. So, apa Ibu dapat lihat, nampak daripada perubahan wanita daripada zaman 80-an sampai sekarang ni? Satu ketika bila kita punya ekonomi tak berapa, orang kata pressured ya. Kita quite my mom's time. So banyak wanita yang duduk kat rumah is alright contohnya. Bahan makanan pun boleh dapat kerana ubi kayu tanam and it's not too expensive. As inflation dengan all this harga pun makin naik and all that, dengan keadaan the needs for development, so wanita punya role berubah mengikut zaman. And I think tak ada salahnya sebab sesuai. Macam today, ibu tengok banyak sangat wanita jadi founder dan banyak juga wanita jadi CEO syarikat. That is also very good. Every organisation memerlukan feminine and masculine punya strength in an organisation untuk create satu keluarga yang lebih balance. Macam role mak dengan role ayah. So role mak ni sebenarnya penting sebab kadang-kadang mak tu punya stability menyebabkan anak dia semua stable. Walaupun ayah sangat stable tapi kalau mak unstable, it's affecting the children. So sama dengan organisasi. Dan sekarang kalau role wanita sangat kuat untuk menerajui syarikat, it's okay. Cuma jangan kita buat diri kita macam perempuan nak jadi berkuasa macam lelaki. Kuasa you ialah kelembutan you. So that's powerful. Alhamdulillah. Kita dah habis dah soalan saya tanya. Bagus, tapi tanya tiba-tiba banyak lagi pun tak apa. Tiba-tiba muncul satu soalan sebab bila ibu berbicara ibu, saya nak tanya pula ibu kepada Ibu Hanim. Oh wow, okey. Macam mana karakter Ibu Hanim mempengaruhi Ibu Hanim sekarang? Mungkin ataupun kata-kata ataupun sifat-sifat ibu kepada Ibu Hanim yang menjadi inspirasi kepada Ibu Hanim sendiri. Okay, Alhamdulillah, a very good question. My role model is, memang role model ibu adalah mak ibu, arwah. Dia 84 tahun, sekolah dekat Convent Bukit Nanas, speaks English very well. Asal usul orang Kampung Baru Kuala Lumpur. Dan dia sangat macam, kita orang perempuan kena, manner dia, finishing dia, sitting, how to eat, stand straight, jangan slouch. Macam nak cakap, suami tu siapa? Dia selalu kata, kalau you ada problem dengan your husband ke apa-apa, balik rumah tengok muka anak-anak tu. Kau gamak nak buat apa-apa, dia kata.
Oh my goodness, she teach me strength. She teach me about language lagi lah sebab dia cucu pendeta. When you're married and you ada anak, your life is over. It's all about your children. So don't be selfish. Itulah daripada Ibu Hanim, Nona Business Strategy Award. Terima kasih Ibu Hanim kerana sudi menerima penghargaan terbesar daripada Nona ini. Dan semoga terus sukses dunia serta akhirat. Semoga semuanya baik-baik untuk kita semua, insya-Allah. Amin. Thank you Same so to much you. Ibu Hanim. Thank you. Thank you semua. Thank Bye. you. Assalamualaikum. Assalam. Tengok cincin Pak. Oh, cincin.